Baik, hari ini kita akan tengok siapa yang ada bidang kuasa untuk memberi dan membatalkan. Dan kenapa Wan Faizal keliru di antara kuasa menteri dan kuasa Director General. Hari ini kita akan tengok. Saya bawa akta dia. Tapi sebelum tu kita tengok dulu kenyataan-kenyataan mereka. Itu background tadi supaya tuan-tuan faham cerita ni. Baik, saya kemukakan. Dan selepas itu di dalam parlimen dah dikemukakan. Lepas itu Wan Faizal dengan kuncur dia buat laporan polis mengatakan Anwar menipu. Dia buat laporan polis. Bila dibangkit oleh ahli parlimen Pakatan Harapan, dia kata, kamu buat laporan polis ke atas kenyataan di dalam parlimen, itu satu kesalahan. Mana boleh benda di dalam parlimen bawa kat luar, buat laporan polis, saman pun tak boleh, betul. Tapi dia kata apa? Wan Faizal kata apa? Saya tak buat, budak saya yang buat. Saya datang, support je. Faham Tuan-tuan, kita dah bincang hari tu. Apa perkara dibincang dalam parlimen tidak boleh diambil tindakan melainkan benda itu melibatkan bangsa, agama, raja dan juga hasutan. Lain daripada itu tak boleh. Tak boleh nak disaman ataupun nak dibawa ke kes luar. Dan kalau mana-mana ahli parlimen yang buat demikian, maka tindakan boleh diambil kepada dia. So sekarang ni dia kata dia buat kenyataan ini. Kita dengar kenyataan tersebut. Terima kasih Faizal. Saya pada masa yang sama juga telah merujuk Yang Amat Berhormat Tambun kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ini surat yang saya hantar tadi semalam sebenarnya kepada pejabat Dewan Dipertua, bahawasanya Yang Amat Berhormat Tambun telah mengelirukan Dewan berhubung percukaian ke atas Yayasan Al-Bukhari. Beliau jawab tempoh hari dalam Dewan Rakyat Yang Mulia ini, kuasa mutlak, istilah mutlak itu digunakan dalam handset, ada buktinya, bahawasanya kuasa memberi pengampunan cukai adalah mutlak milik Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini tidak benar. Saya dah jelaskan dalam surat ini. Dia sebut pengampunan cukai, dia bukan pengampunan cukai tau. Pembatalan cukai. Jadi inilah benda yang kami ingin Yang Muhammad Tambun minta maaf dan betulkan dalam Dewan Rakyat. Bahawasanya beliau telah mengelirukan Dewan, berprasangka buruk ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Muhammad Paguh. Jadi tak apa. Itu kita serahkan kepada speaker untuk menentukan. Tapi baik. Kalau timbalan speaker masih ingat lagi, pada minggu lalu, saya percaya 21 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penjelasan di parlimen selepas satu soalan ditanya oleh Yang Berhormat Rasah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah menjelaskan bahawa Yang Berhormat Bagan tidak pernah membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Ketika itu tidak ada mana-mana ahli parlimen yang menentang. Maksudnya kenyataan itu telah diterima, memang adalah benar. 2 hari kemudian, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis, iaitu pada 24 hari bulan Mac di Balai Polis Dang Wangi kalau tak silap saya, menuduh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat kenyataan palsu di parlimen. Perkara ini telah mendapat liputan di media massa, media sosial. Dan Yang Berhormat Machang, saya kurang pasti sama ada beliau hadir atau tidak ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat penjelasan, tanpa membangkitkan sebarang perkara, pertanyaan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis. Ini adalah sikap yang melampau dan keterlaluan. Sesuatu yang perlu dipandang serius oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya mohon Dewan Yang Mulia ini mengambil perhatian tentang sikap Yang Berhormat Machang. Beliau entah pergi ke mana sekarang, dah melarikan diri. Mungkin tahu perkara ini akan dibangkitkan. Yang Muhammad, saya belum habis lagi, Muhammad. Saya belum habis lagi. Saya belum habis lagi. I'm raising a standing order. Saya akan beri ruang kepada setiap perkara yang dibangkitkan. Yang Berhormat Jelutong, saya akan habiskan. pendekkan. Saya akan pendekkan. Jadi saya di sini
Kalaulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengelirukan Dewan atau kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tidak betul, perkara ini boleh dirujuk kepada jawatan kuasa. Yang Berhormat macam boleh membuat usul untuk merujuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Kenapa tidak berbuat demikian? Kenapa pergi membuat laporan polis? Ini adalah persoalan saya, dan saya merayulah Timbalan Speaker sebagai seorang yang adil dan budiman yang tegas. Jangan beri ruang kepada Yang Berhormat Macang untuk memperlekehkan prosiding di Dewan Yang Mulia ini. So kita nampak tadi daripada situ sebenarnya pembahasan kita dah kata, saya dah sebut tadi bahawa perkara yang ada di dalam parlimen tak boleh dibawa keluar, tak boleh nak dibahaskan, tak boleh nak bincang, tak boleh nak dibawa ke mahkamah. Dan kalau sekiranya Macang ataupun Wan Faizal tak puas hati pada waktu itu, dia datanglah berjumpa dengan, tanya pada Perdana Menteri. Immediately dia boleh tanya, adakah betul kuasa tersebut, section berapa, perkara tersebut. Ini benda-benda tu minta pendetailan dengan Perdana Menteri. Yang dia saya bawa keluar tu kenapa? Dia apa guna kita ada parlimen, apa guna dia jadi ahli parlimen? Ini saya pula yang kena bentangkan benda ni. Teruklah kalau macam tu. Baik, kalau tak jawatan lah bagi aku jadi ahli parlimen. Tak ada gurau. Baik, Lim Guan Eng juga mendakwa bahawa akhirnya adakah ini satu bentuk laporan palsu? Adakah ini satu bentuk laporan palsu? Sekejap. Adakah ini satu bentuk laporan palsu menurut kata Lim Guan Eng? Okey, kita tengok, kita baca. Wan Faizal buat laporan polis palsu, kata Guan Eng. Bekas Menteri Keuangan mendakwa ahli Parlimen Macang itu tidak mengetahui selok-belok proses parlimen berhubung isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Lim Guan Eng mendakwa Ketua Pemuda Wan Faizal melakukan kesalahan kerana membuat laporan polis palsu terhadapnya dan Perdana Menteri Malaysia. Semalam Wan Faizal buat laporan polis terhadap Lim Guan Eng. So daripada sini tuan-tuan, kalau laporan palsu ni satu kesalahan undang-undang tu sebenarnya. Mungkin Wan Faizal tak kena lah, tapi yang kena budak-budak dia tu. Siapa yang buat laporan tu kena lah. Adablah korang lepas ni, kan, sebab membuat laporan palsu. Setakat saya cari-cari tadi, masa yang singkat tadi, saya tak jumpa kuasa pembatalan. Tetapi saya assume kalau dia ada kuasa untuk memberi, dia ada juga kuasa untuk membatalkan. Persoalannya adalah persoalan tentang membatalkan pengecualian cukai. Di sini persoalan tu. So dikatakan Lim Guan Eng yang membatalkan. Lim Guan Eng kata saya tak pernah batal. Itu yang pertama. Melainkan kamu boleh tunjuklah bukti. Yang tu nanti kat mahkamah Muhyiddin Yassin kena tunjuk bukti lah. Kemudian dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kuasa pembatalan itu memang kuasa mutlak Ketua Pengarah. Kenapa? Sebab kita bercakap tentang Yayasan Al-Bukhari. Kita bercakap tentang yayasan. Kan? Kita bercakap tentang yayasan. Dia dapat pengecualian cukai. Maksudnya dia ada kuasa untuk nak, kalau orang donate pada dia boleh bagi pengecualian cukai. Tax, tax exemption. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita bagi pada setengah-setengah yayasan, kita boleh dapat resit dan kita boleh tolak cukai kita. Itu maksud dia. Dan peristiwa ini, benda ini berlaku disebabkan oleh satu peristiwa di Sabah dululah. Apa dia buat? Ni nak licik cara dia orang kan. Apa dia buat? Sebelum tu dia buka company, dia buka yayasan. So instead of company tu dia bayar tax, company tu bagi kat yayasan minta tax exemption. So dia boleh buat tax exemption sampai 30, 40, banyaklah, tinggilah tax exemption dia. So company ni akhirnya declare dia untung sikit. So kerajaan tak dapat duit, yayasan dapat duit, yayasan pun dia punya. So akhirnya kerajaan buat, baiklah 10% saja, shall not exceed 10%. Itu tujuan 10% tadi tu nak bagi tahu. Poinnya adalah dekat sini, untuk dalam hal melibatkan yang bukan syarikat, maka itu adalah bidang kuasa Director General. Correct me if I'm wrong on this. You all boleh betulkan, boleh buat video stitch dan sebagainya. Kata saya silap, saya sedia menerima kritikan tersebut. Tetapi Seksyen 44 Sub 6 jelas mengatakan demikian. Disebabkan ini kuasa Director General untuk memberikan pengecualian cukai tersebut, maka bagi saya, hence dia ada the reverse power. Iaitu dia juga ada kuasa membatalkan. Takkan ada kuasa beri, tak ada kuasa batal. Maka itu ada bidang kuasa dia untuk membatalkan. Sebab kita menyentuh tentang Yayasan Al-Bukhari. Kita bukan menyentuh tentang syarikat dia. Okey? Jadi dalam hal ini tuan-tuan, saya rasa dia keliru di antara dua seksyen ini. Betul, menteri ada kuasa. Betul, kuasa yang besar ini di bawah Seksyen 127 Sub 3A ni memang kuasa dia besar. Memang ada kuasa besar. So, tentang cerita Wan Faizal ni dia ada dua cerita. Satu cerita dia kata Anwar menipu. Director General tak ada kuasa, menteri ada kuasa. Yang tu saya dah jawab.
Yang kedua, kalaupun menteri ada kuasa, memang betul Seksyen 127 Sub 3A ni menteri ada kuasa besar. Adakah Lim Guan Eng membatalkan apa orang kata pengecualian cukai tersebut? Itu persoalan yang akan dijawab di dalam parlimen nanti. Nampak tak nampak? Harap nampak lah. Jadi kenapa saya nak cerita panjang-panjang ni? Benda ni orang dah tanya saya banyak kali. Rupanya ramai juga yang keliru. Sebab dia orang mengelirukan, dia orang tak ada point, tuan-tuan. Dia orang tak ada point. Benda yang macam ni pun dia orang nak bawa jadi isu. Pertama, memang Lim Guan Eng tak pernah batalkan pun. Lim Guan Eng siap nak saman lagi. Tapi dia masih nak menegakkan benang yang basah. Ya. Tapi Anwar, tengok Anwar menipu. Kuasa mutlak. Bang, dia Menteri Keuangan bang. Bukan dia. Dia akan tanya LHDN. Takkan dia tak tanya LHDN? Yang keliru kau nampaknya sekarang ni. Kan?